Aku tahu yang pintu ketujuh tu dikhususkan untuk umatku yang tak sempat bertaubat kepada Allah. Cuma aku nak tanya, ada tak umat aku yang masuk kat dalam tu? Memanglah pintu dikhaskan untuk umat aku, tapi ada tak umat aku yang masuk ke dalamnya? Seorang jadilah, ada tak seorang yang masuk? Dia kata, sesungguhnya ada wahai Muhammad. Ketika itu Nabi pun berlalu, sedih Nabi. Nabi masuk dalam rumah, Nabi tak cakap apa dah. Seminggu Nabi sedih. Sedih betul-betul. Nabi semayang, Nabi nangis, Nabi duduk, Nabi nangis, Nabi makan, Nabi nangis, Nabi tidur, Nabi nangis. Nabi memikirkan nasib umat dia. Maka Nabi amat bimbangkan umatnya, baginda menangis dengan keras sekali. Maka orang yang makrifat kepada Allah amat takutnya kepada neraka. Menangis atas diri dan keterlaluannya sebelum dia melihat kedahsyatan itu. Betapa banyak orang tua dipanggil ke neraka, wahai orang tua. Betapa banyak anak muda dipanggil ke neraka, wahai anak muda. Dan betapa banyak wanita dipanggil ke neraka, wahai kaum wanita. Kemudian wajah mereka menjadi hitam, tubuh mereka remuk tidak terkira. Yang tua tidak lagi dihormati, yang muda tidak lagi dikasihani, dan wanita pun tidak diberi pakaian. Allahumma ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka dan sesaannya, serta segala perbuatan yang mendekatkan kami kepadanya. Masukkanlah kami ke syurga bersama orang-orang yang beruntung yang mendapat rahmat-Mu. Amin. Jadi kalau kita tengok ciri-ciri orang yang munafik, yang pertamanya dia berdusta. Hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad Musnad dengan sanad yang baik. Yang ini tambahan aja. Dengan celaka baginya, iaitu orang yang berdusta agar orang-orang tertawa. Di dalam kitab-kitab pula Rasulullah SAW bersabda, seterusnya adalah khianat. Khianat juga ciri-ciri orang munafik. Kan, dia beri amanah, dia khianat. Kan, dia buat benda-benda yang lain daripada apa yang diamanahkan. Sabda Rasulullah SAW bahawa berdasarkan hadis ini menerangkan bahawa barang siapa memberikan janji kepada seseorang, sama ada kepada isterinya, anaknya, sahabatnya atau kepada sesiapa sekalipun, kemudian dia mengkhianati janji tersebut tanpa ada sebab uzur syar'i atau halangan yang benar-benar menghalang tanpa kehendakinya, maka telah melekat pada dirinya salah satu tanda kemunafikan. Nampak tu, janji dengan isteri tu, janji dengan isteri, janji dengan anak, besok ayah bawa pergi jalan dah janji tu kan. Contohlah itu pun satu, melekat satu tanda kemunafikan. Kemudian fujur dalam pertikaian. Fujur adalah keluar dari kebenaran secara sengaja sehingga kebenaran ini menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran. Maka sabda Rasulullah SAW tentang kemunafikan tu, ini juga merupakan satu bentuk kemunafikan. Mana benda betul tu disalahkan dengan sengaja. Dia sebenarnya boleh, benda ni boleh sebenarnya, dia kata. Benda ni, sedangkan benda tu terang-terang tak boleh. Kan? Bawa lah. Kemudian ingkar janji. Itu. Kemudian malas beribadah. Malas beribadah. Pergi masjid, pergi surau, dia mudah terasa berat, dia mudah terasa malas. Aduh, tak payahlah. Ini tarawih sampai 20 ni, kenapa orang tak buat dah 20 ni, semua buat 8 aja. Contohlah kan. Petikai pula kan. Malas. Bila tiba atau dia gemar memilih saf yang paling akhir, dia tidak mahu mengetahui apa yang dibaca di dalam. Kan. Kadang-kadang orang berzikir, orang semua, dia dah nak cepat balik. Dia nak lari daripada tu. Kemudian apa? Riak. Di hadapan manusia dia solat dengan khusyuk, tetapi ketika seorang diri dia mempercepatkan solatnya. Bila depan orang tu dia nak tunjuk semayang, bismillah, menangis semayang. Tapi bila seorang tak adalah ada semayang macam tu. Kan, kami laju semayang, nak menengok drama, sambungan drama Melur untuk Firdaus 2. Macam tu, cepat-cepat dia semayang. Contohlah. Kan? Mempercepatkan solat juga adalah merupakan satu ciri orang munafik. Yang mana bila dia solat dengan cepat, tidak ada rasa khusyuk sedikit pun, tidak ada ketenangan dalam mengerjakannya. Kemudian mempermainkan Al-Quran dan Sunnah dan Nabi Muhammad SAW, itu pun ciri-ciri orang munafik. Kemudian bersumpah palsu, itu juga ciri-ciri orang munafik. Kemudian enggan berinfak, kedekut pula, itu rupanya ciri orang munafik juga. Kan, orang munafik selalu menghindari hal yang menuntut pengorbanan, baik berupa harta maupun jiwa. Bila menyumpai mereka berinfak, bersedekah dan mendermakan hartanya, mereka takutkan kerana riak dan sum'ah. Mereka enggan bersedekah kerana pada hakikatnya mereka tidak mengenaki pengorbanan harta perkali jiwa. Dia kata, bukan aku tak nak, nanti orang cakap aku riak pula. Dia kata tu. Dia bagi alasan. Sebenarnya memang tak nak bagi. Tunjuk itu. Kemudian tidak menghiraukan nasib sesama kaum muslimin. Dia tak peduli orang susah ke keliling dia tak rasa pun.
Kemudian memperbesar-besarkan kesalahan orang lain. Dengar satu kesalahan, itulah dia akan pegang cerita. Benda tu biasa je, tapi diperbesar-besarkan. Kemudian mengingkari takdir. Orang munafik selalu membantah dan tidak daripada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila diterima musibah atau ujian, dia mengatakan, bagaimanalah kalau aku buat macam ni, tentu tak jadi macam ni. Buat macam tu, tentu tak jadi macam ni. Mengingkari takdir. Mencaci kehormatan orang soleh. Mengutuk orang-orang yang baik. Selalu meninggalkan solat berjemaah. Kita leceh lah, sembahyang seorang senang, cepat habis. Membuat kerosakan di muka bumi dengan dalih mengadakan perbaikan. Dia selalu berusaha mengadu domba, menghamburkan fitnah antara semua manusia. Dia kata niat saya baik sebenarnya. Tujuan saya mensebarkan cerita ni supaya kita jangan buat benda tu. Wah, sebut nama orang tu sekali. Siap bagi tahu nama orang tu siapa. Juga tidak sesuai antara zahir dan batin dengan batin secara zahir. Mempercayai bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah, tapi dalam hati mereka Allah Ta'ala mendustakan kesaksian mereka. Sungguhnya kesaksian yang tampak benar secara zahir itulah menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Penampilan zahirnya bagus dan mempesona, tapi dalam batinnya terselubung niat busuk dan menghancurkan. Di luar dia menampakkan kekhusyukan, sedangkan dalam hatinya ia main-main. Hati-hati. Dan takut terhadap kejadian apa saja. Takut pada kejadian. Diliputi rasa takut, jiwanya selalu tak tenang, keinginannya hanya menambahkan kehidupan yang tenang dan damai tanpa disibukkan dengan persoalan-persoalan hidup. Kemudian mengelak dengan alasan yang bohong. Kenapa tak pergi tarawih malam tadi? Malam tadi aku tarawih kat rumah je. Contoh, tak buat. Pergi bazar Ramadan yang lewat malamnya tu. Contohlah kan. Kenapa kau tak sedekah? Aku dah habiskan dah bagi sedekah kat orang lain. Tipu dengan alasan yang bohong. Aku dah bagi dah dekat tempat aku dah bagi dah 5,000 aku bagi minggu lepas. Eloklah. Seronok dia buat macam tu. Kemudian bakhil. Orang munafik sangat bakhil dalam masalah-masalah kebajikan, menggenggam tangan, yakni tak mau bersedekah dan tak mau memberi sumbangan sebahagian daripada harta dicintai. Kemudian lupa kepada Allah, buat sesuatu lupa kepada Allah. Tu yang dia buat kadang-kadang dia ni tak fikir Allah ke? Tak fikir dosa pahala. Kadang kita tengok kan, ada orang tergamak buat satu perkara walaupun terang-terang benda tu salah. Menustakan janji Allah dan Rasul. Kemudian lebih memerhatikan zahir, mengabaikan batin. Apa ni nak zahirkan kat orang tu lebih penting daripada apa yang ada dalam hati dia. Tidak memahami masalah-masalah agama. Dia takkan faham. Berpura-pura dalam dosa. Inilah yang paling membezakan orang munafik dan orang mukmin. Orang munafik menganggap ringan perkara-perkara yang melawan hukum Allah, menentangnya dengan melakukan pelbagai kemungkaran dan kemaksiatan secara sembunyi. Akan tetapi ketika berada di tengah-tengah manusia, dia menunjukkan sebaliknya, iaitu berpura-pura taat. Senang melihat orang lain susah, susah bila melihat orang lain senang. Itu pun juga salah satu ciri orang munafik. Tengok orang lain senang, dia cakap depan ni, tahniahlah, seronok dengar. Kau ada juga kawan-kawan kita yang berjaya. Padahal dalam hati nyampah aku. Contohlah kan, ramai orang macam tu, tapi kat Batu Gajah tak ada, di tempat lain. Tempat lain. Dia senang melihat orang lain susah dan susah hati bila menengok orang lain senang. Apapun dalam bab munafik ni memang betul. Dan dalam bab munafik ni memang bahayanya kemunafikan ni adalah kita ni diletakkan di dalam neraka bersama-sama orang kafir. Sebab tak ada bezanya sudahnya, kan? Tak ada beza sudahnya. Level ni diletakkan keadaan macam tu. Dan kalau kita tengok fasik pula, dia melanggar aturan dan perintah Allah. Yang mana fasik ni juga sikap keluar dari sikap istiqamah dan bermaksiat dia kepada Allah. Dan itulah orang yang gemar berbuat maksiat disebut orang-orang yang fasik. Kan? Dia buat benda-benda lain, semua buat baik, semayang ni, tapi minum arak, minum. Sarapan pagi, breakfast roti canai dengan arak. Kan, whisky dia kata kan, brandy. Ya, ada orang macam tu tuan. Ada. Jadi dia tak sedar, itulah masuk kategori orang fasik. Dia buat juga benda tu. Kan. Jadi kalau kita tengok kan, orang ni yang macam ni ramai kat atas dunia ni. Yang paling bahaya sekali kan. Yang paling bahaya lagi sebab apa? Sebab dia nampak sama macam kita. Kan. Dan kalau kita tengok orang-orang yang munafik ni yang paling bahaya sekali,
Inilah, selain daripada diri dia tu sendiri, tetapi kadang dia boleh mempengaruhi pula orang lain. Tapi kalau dia mengajak kebaikan tu satu hal lah kan. Tapi kalau dia mengajak benda-benda yang tak baik, payahlah gitu. Payah tuan-tuan. Jadi kalau tu mintalah doa banyak-banyak biar kita dijauhkan daripada perasaan-perasaan yang macam tu yang boleh merosakkan kita kan. Rosak kita. Ada orang elok tak puasa, fasik dah tu. Kan? Elok tak puasa dengan sengaja. Siap tahu dah, siap bagi tahu, dia buat grup tu, geng-geng tak puasa. Geng yak-yak-ye dia kan. Siap bagi tahu tu, elok dia berjemaah tu, tak puasa tu berjemaah, pergi sama. Cuma dia buat maksiat tu, dia tak rasa apa, dia rasa okey. Itulah fasik. Kemudian pagi raya dia paling awal sekali baju raya. Kan? Jadi macam mana lah orang dulu mengajar nak puasa kan. Kalau tak puasa tak boleh raya tu. Elok je orang tu raya. Kan? Tapi ibrah tu, perasaan seronok dengan ibadah tu takkan ada lah dalam hati dia. Dia akan rasa berat, dia akan rasa susah. Kan? Kenapalah kena ibadah ni? Kenapalah kena buat macam ni? Kan? Fasik ni orang yang keluar daripada garis panduan Islam. Dan kalau mengikut syarat, fasik lah orang yang tidak mentaati Allah dan mengerjakan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil secara berkekalan. Dia buat dia benda tu. Fasik ni boleh dibahagikan pada 3 kategori. Kategori yang pertama, melakukan dosa besar sekali-sekala sahaja. Lepas melakukan perbuatan tersebut, dia merasa bersalah dan sangat menyesal terhadap perbuatannya itu. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua, melakukan maksiat dan dosa besar dengan bersungguh-sungguh dan sepenuh hati. Bersungguh-sungguh dan sepenuh hati. Maknanya betul-betul dia melanggar perintah Allah ni. Peringkat ketiga, melakukan maksiat atau dosa besar dalam keadaan berterusan. Di samping itu juga menganggap betapa buruknya dosa besar dilakukannya. Peringkat ini adalah sebahagian daripada peringkat kekufuran. Dia tahu, dia sedar, dia buat, tapi dia buat juga. Macam tu. Itulah dia. Imam Syafi'i mengharuskan orang fasik menjadi imam. Pendapat ini diutarakan kerana di zaman beliau tanpa ramai pemimpin yang fasik. Sungguh pun demikian, mereka rajin bersolat dengan rakyat jelata dan menjadi imam. Telah menjadi adat pada waktu itu, ketika ketua atau raja tanpa bila fasik atau tidak, dialah yang akan menjadi imam solat jika berjemaah. Ya, macam lah tuan-tuan. Jadi itulah yang paling penting sekali yang biasa kita faham ni munafik. Munafik ni dia berpura-pura, dia sama macam kita, dia macam sesumpah kan. Tiba-tiba dekat daun hijau tu hijau colour dia, sampai dekat pokok colour coklat badan dia kan. Cuma dia tak boleh jumpa jadi orang ni. Duduk sebelah manusia dia boleh tiru colour je, tapi tak boleh jadi orang. Macam itulah sesumpah. Jadi tentulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang tu yang kita doa di hujung tu, Allahumma ya Allah, kita minta pada Allah Ta'ala kan, jauhkanlah kami dari neraka dan sesaannya serta segala perbuatan mendekatkan diri kami kepadanya. Masukkanlah kami ke syurga bersama orang-orang yang beruntung yang mendapat rahmat-Mu. Ya. Jadi tuan-tuan dan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Ya. Nanti insya-Allah untuk next kita akan sambung dengan bertaubatlah. Bertaubatlah. Dan itu sebab hari tu orang ni kalau dia marah, dia tak kira. Dia tak sedar tu dia marah. Hari tu marah, ingat tak hari tu heboh pasal anak bulan. Ecoh satu Malaysia. Bagi tahulah awal raya bila sebenarnya. Apa kegila nak beritahu awal, anak bulan tak tengok lagi. Bukan belum boleh tengok. Kenalah tunggu time kita tengok anak bulan. Yang marah tu sepanjang hayat dia tu tak pernah tengok sekali pun anak bulan tu macam mana rupa. Siapa yang pernah tengok anak bulan? Anak bulan macam mana rupa dia? Saya pun tak pernah tengok. Jadi diam-diam je lah, tunggulah pengumuman. Tahun lepas, dia bermarah sebab tahun lepas kan. Yang di Sabah tu dah habis tarawih baru tahu besok tu raya. Kan? Sebab ni macam mana? Rezeki dia lah, dia dapat buat 30 tarawih, orang lain 29. Kan? Saya kebetulan jiran sebelah rumah saya, dia salah seorang lah yang pergi ke balai cerap tu untuk tinjau anak bulan. Saya tanya dia, bang, anak bulan ni macam mana rupanya? Saya tanya. Dia kata, pensel tu asah tajam-tajam, kemudian buat satu garisan macam ni.
Macam tu lah. Macam tu lah anak bulan tu rupa dia. Halus, nipis betul dan sekejap je. Tu sebab dia pakai teknologi teropong tu yang boleh record terus tu. Dalam 29 balai cerap yang tinjau tu, kalau dapat satu balai cerap nampak, jadilah raya lah besok. Yang biasa nampak kat belah Negeri Sembilan dengan kat Labuan, yang biasa nampak. Kan? Kalau tak nampak, tak nampak lah. Tak adalah raya esok. Kan? Janganlah marah, tak raya. Dia ni salah ni. Buta kot. Marah pula dia. Kan? Macam tu lah tuan-tuan. Jadi macam mana orang ni main marah je. Cuba fikir dulu sebelum marah. Contoh lah. Tuan-tuan, hari ni macam-macam perangai orang tuan-tuan. Macam-macam. Dekat tabung kan sekarang ni dah boleh online. Letak QR code. Tembak QR terus transfer. Dia boleh letak QR account personal dia. Dia tukarnya account masjid tu. Letak account dia. Tengah mak dia buat tu. Bayang. Jadi ada manusia macam tu kan. Mempergunakan agama tadi, cerita tadi.